kuih talam, gula merah pelbagai bentuk. Jom Mak Teh tunjuk cara. Hai semua, Assalamualaikum. Berjumpa lagi bersama Mak Teh. Alhamdulillah, moga anda semua ceria-ceria selalu, okey? Seperti cerianya kuih talam gula merah Mak Teh ni. Tak gitu? Okey, kat sini Mak Teh akan kongsikan dengan resipi talam gula merah pelbagai bentuk untuk tatapan anda semua. Sebenarnya kuih talam gula merah ni kita boleh pelbagaikan bentuk. Sesuai selera kita nak bentuk apa. Bentuk-bentuk yang cantik dan menarik. Di video kali ini Mak Teh akan kongsikan kuih talam ni pelbagai bentuk. Dia menarik dengan menggunakan acuan yang sesuai. Kuih talam ni juga sesuai untuk majlis keramaian, majlis hari jadi dan sebagainya. Baik, mula-mula Mak Teh akan sediakan bahan A. Okay, dia ada 2 step, iaitu A dan B. Bahan A ialah 1 cawan gula merah, 1 cawan tepung gandum, setengah cawan tepung ubi kayu, 2 cawan air, 1 cawan santan cair, 1 sudu gula, sedikit garam. Baik. Itulah bahan-bahan yang kita perlukan untuk buat bahan-bahan A. Okey, mula-mula Mak Teh masukkan 1 cawan gula merah. Okey, ni tepung Okey, 1 cawan tepung gandum. Okey, Mak Teh akan masukkan dalam bekas sama dengan gula merah tadi. Okey, satukan dalam bekas yang samalah. Baik, ini tepung ubi kayu. Okey, setengah cawan tepung ubi kayu. Lebih kurang dalam 4 sudu lah, 4 sudu besar gitulah. Okey, bila dah masuk dalam cawan tu jadi setengah cawan lah, nampak macam tu lah ya. Okey, lepas tu 1 sudu gula. Baik, bahan-bahan semua dah dicampur dalam satu bekas tu. Lepas tu kita akan masukkan air. Okey, Mak Teh guna 2 cawan air. Okey, anda perlu ikut bahan-bahan yang Mak Teh nyatakan ni ya. Jangan derhaka resipi. Itulah 2 cawan air. Okey, kacau-kacau sebati. Okey, lepas tu Mak Teh akan kisar dia dengan blend untuk menghaluskan lagi bahan-bahan tu lah. Baik, Mak Teh guna 1 kotak santan. Okey, Mak Teh guna sikit saja sebab ni kita perlukan santan yang cair. Okey, kita perlukan 1 cawan santan cair. Jadi santan kotak ni kan dia pekat. Jadi Mak Teh guna sikit je. Tuang sikit saja, okey. Dan Mak Teh campur sehingga menjadi 1 cawan air. Campur dengan air sehingga menjadi 1 cawan santan cair. Okey, baik, jelas Okey. Ini santan pekat. Okey, campur dengan air sehingga menjadi 1 cawan santan cair. Okey, jelaskan. Okey, kacau-kacau juga. Okey, masukkan sikit lagi tu biar betul-betul 1 cawan lah. Okey, baik. Okey, masukkan masukkan ke dalam bekas semualah. Okey, kacau-kacau sebati ya. Okey, Mak Teh tukarlah guna ni senang sikit. Sudu kecil kan. Okey. Ni kacau-kacau dulu biar gandum apa semua tu tercampur semualah lepas tu kita akan kisar dia sebab kita perlu kisar supaya adunan dia tu betul-betul halus lah.
Sebab kalau kita kacau macam ni, mungkin ada yang kurang hancur kat bawah tu, lambat lah. Kalau nak buat macam ni pun boleh, mungkin lambat. Okey, lagi cepat Mokti guna pengisar lah. Okey, Mokti kisar. Okey, dah ringkaskan ya. Okey, inilah bahan yang Mokti dah kisar. Okey, lepas tu Mokti sapukan sedikit minyak masak pada acuan ataupun bekas ni, bekas yang kita nak masukkan kuih talam ni lah. Okey, lepas tu masukkan adunan sedikit demi sedikit. Okey, masuk separuh je, jangan penuh Okey, setelah diminyak tadi, minyak masak, masukkan separuh je, kemudian boleh dikukus. Di sini Mokti guna 2 acuan. Mokti nak pelbagaikan kuih talam ni. Kan menarik, nampak kan? Nampaknya Mokti dah kukus. Ni dah masak. Okey, untuk yang pertama punya, nanti kita masuk yang putih pula, adunan putih. Baik, sediakan bahan-bahan B. 2 cawan air, 1 cawan tepung beras, sedikit garam, 1 cawan santan pekat. Baik, mula-mula masukkan 2 cawan air. Okey, ni untuk buat bahan B ya. Tadi bahan A kan? Okey, ni bahan B pula. Okey, 2 cawan air ya. Okey, lepas tu santan pekat yang Mokti dah guna tadi sikit tu, okey, masukkan je semua. Okey, maknanya semuanya kita guna satu santan je lah, tapi kita berkongsi lah, kongsi satu santan ya. Gitulah. Okey, nampak tak, ni santan pekat, dia tak penuh pun dengan dalam 1 cawan air, 1 cawan tu santannya. Okey, jadi Mokti tambah sedikit airnya, kocok-kocokkan bekas kotak santan tu, sebab dekat situ masih ada santan kat tepi-tepinya tu. Okey, boleh masukkan balik dalam cawan tu. Okey, jadi jimatlah kan. Jadi cukupkan juga 1 cawan. Nampak? Okey, jadi 1 cawan jugalah. Okey, dia masih pekat lagi walaupun tak campur air sikit tu. Okey. Okey, masukkan. Okey, tadi 2 cawan air. Okey, masukkan 1 cawan santan pekat. Okey, buat kuih talam ni tak susah pun sebenarnya. Kalau betul-betul anda nak belajar, anda tengok betul-betul apa yang Mokti dah share kat sini, insya-Allah jadi. Walaupun pertama kali nak belajar, kalau tengok semua video yang Mokti siarkan ni, okey, insya-Allah boleh buat. Okey, lepas tu masuk 1 cawan tepung beras. Okey, ni untuk bahagian B, bahagian warna putih dia. Okey, kuih talam ada yang warna merah dan yang warna putih. Okey, lepas tu kacau-kacau sebati lah. Okey, adunan B ni Mokti tak kisar dah. Okey, cuma Mokti kacau-kacau gitu je. Okey. Dan kejap lagi Mokti akan panaskan atas api yang perlahan. Guna api yang perlahan ya, ingat ya. Lepas tu masukkan sedikit garam. Jangan lupa, inilah garam ni melemak-lemakkan lagi, menjadikan lemak kita punya talam tu. Okey, kuih talam tu. Okey. Santan dan garam tu sebenarnya melemakkan lagi adunan yang warna putih tu. Okey, lepas tu kacau. Okey, tepung beras ni dia cepat larut sikit. Dia tak macam tepung gandum. Kalau tepung gandum tu dia macam terapung, nak kena banyak kacau. Kalau tepung beras dia cepat larut sikit. Okey, lepas tu panaskan pengukus. Okey. Ini bahan B tadi. Okey. Hidupkan api tu. Okey, lepas tu kacaulah di atas api yang perlahan sehingga pekat likat lah. Okay. Macam kita nak buat kuih kuih lopak tikam. Sebelum ni, di video sebelum ni Mokti ada kongsi kuih lopak tikam. Kalau anda nak mana tahu nak belajar kan, boleh klik dekat end screen tu, nanti Mokti akan letakkan dekat end screen tu kuih lopak tikam. Itu pun sedap. Ni lebih kurang lah macam ni. Okey, adunan yang warna putih ni. Okey, nampak tak? Dia dah likat pekat tu kan. Okey, nampak tak? Dia dah keluar buih tu macam mendidih tu kan. Macam timbul-timbul buih tu. Itu dah boleh stop lah. Tak perlu lama sebenarnya. Nampak tak buih dia tu? Menggelembung tu kan. Okey.
Nampaknya ini dah boleh tutup api, dan walaupun dah tutup api, still kena kacau je. Kacau biar apa? Sebati. Biar betul-betul sebati. Okey. Lepas tu kita tengoklah apa? Bahan A yang kita dah kukus tadi tu. Okey. Nampaknya dah masak. Mokti kukus lebih kurang dalam 15 hingga 20 minit, lebih kurang macam tu lah. Tengok pada kita punya tu jugalah kan. Lebih kurang gitulah, tak lama. Okey, cucuk kalau dah tak melekat pada lidi tu bermakna dia dah boleh masak lah tu. Okey, ni tip, nak bagi tip supaya adunan perang dan adunan putih tu melekat kuat. Okey, kena cucuk-cucukkan dulu ya, sebelum nak masuk adunan putih. Okey, Mokti cucuk sebelum ni. Okey, Mokti ringkaskan. Okey, lepas tu baru Mokti masukkan adunan putih. Cucuk terlebih dahulu ya adunan perang tu. Okey, nampak, rapikan sehingga penuh lah. Lebih kurang macam tu lah ya. Okey, Mokti letak balik dalam tu. Buat satu persatu sehingga habis lah. Nampak. Okey, ni Mokti ringkaskan. Okey, Mokti buat 2 acuan pelbagai bentuk. Dah namanya tajuk pun, kuih talam pelbagai bentuk. Okey, nampak. Kukus. Setelah kukus dalam 15 minit, lebih kurang macam tu. Okey, cucuk lagi sekali. Kalau dah tak melekat, bermakna dia dah masak. Okey, biarkan sehingga dia sejuk dulu tau, baru keluarkan daripada acuan. Okey. Okey, ni Mokti dah sejukkan. Sekejap lagi Mokti akan buka daripada acuan dia. Cantik tau, nanti dia dah keluar daripada acuan tu. Okey. Di video sebelum ni Mokti ada kongsi kuih talam yang acuan besar sikit tu kan. Okey, ni acuan. Kali ni Mokti kongsi untuk pelbagai acuan lah. Okey. Dan sebenarnya kuih talam ni banyak permintaan. Jadi Mokti terpaksa buat lagi. Okey, dan Mokti share lagi sekali lah. Mana tahu kan ada yang tak ada idea macam mana nak buat. Boleh pelbagaikan kuih talam kita ni dalam bentuk bekas yang berbeza lah. Okey, nampak. Okey, ni dah sejuk. Okey, nampak. Kalau dia dah sejuk, dia senang je buka. Nampak, tekan je dia dah akan terbuka dah sebenarnya. Tak susah pun sebab kita dah taruh minyak kan. Nampak. Jadi senang. Okey. Lepas tu kita akan terbalikkan. Okey. Congkir je dengan apa? Pengacau blender tu. Mokti guna tu je. Okey. Lepas tu rapikanlah. Nampak cantik bukan? Itulah hasilnya. Memang cantik dan menarik lah. Okey, Mokti buat lagi sekali lebih kurang macam tu lah. Tak susah pun sebenarnya kan? Nak kena ada minat dan ingin belajar dan nak buat. Mesti ada kerajinan lah. Kalau tak ada kerajinan, tak dapat buat lah kan. Itulah, apa-apa pun nak kena rajin lah. Nampak, memang cantik kan. Okey, biasa kuih talamnya yang putih tu ke atas kan, tapi yang ni Mokti letak yang putih ke bawah. Tak kisahlah mana-mana pun. Okey, nampak cantik, menarik bukan? Okey, inilah hasil yang Mokti dapat share kepada anda untuk hari ini. Okey, moga perkongsian Mokti ni bermanfaat. Okey, ni yang acuan yang bulat kecil tu. Tadi acuan yang macam bentuk bunga macam tu kan. Okey, inilah lebih kurang ya. Okey, sebab hari ni Mokti buat 2 acuan sebab nak pelbagaikan kuih talam kita ni, bentuk kuih talam kita ni. Nampak? Sesuai lah, nak yang bulat kecil tu ke ataupun nak yang bentuk bunga macam ni, lagi cantik kan. Sesuai selera kita lah. Okay. Di sini cuma Mokti share dan kongsi, mana tahu kan ada idea untuk nak buat kan. Okey, Mokti rasa perkongsian Mokti untuk kali ini sampai di sini dulu ya. InsyaAllah di lain siaran Mokti akan kongsikan dengan resipi-resipi yang lebih menarik lagi untuk anda semua. Okey, Mokti harap anda sihat-sihat selalu dan ceria-ceria selalu. Okey, sampai jumpa lagi di lain video. Salam sayang daripada Mokti. Sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.